Sebenarnya kita dah boleh je berkembang. Kita ada semua. Kita ada bakat. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. Selamat datang ke Mulut Puaka Legends. Ini kali pertama Zaf lakukan sesi interview bersama para pelakon veteran. So, di dalam Mulut Puaka Legends kali ini kita ada para pelakon dan juga pengarah dan juga penulis skrip untuk filem Tiga Janda Melawan Dunia. So, Zaf ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kak Engku, kepada Mak Norma, kepada Mak Khatijah, Hairul dan juga Nazir kerana sudi join Mulut Puaka Legends pada hari ini. Thank you so much. So, untuk mulakan sesi Mulut Puaka hari ini, boleh tak ceritakan sedikit macam mana the trio, trio pelakon utama Tiga Janda ni boleh tiba-tiba accept untuk melakon dalam filem sedangkan dah lama kita tak nampak muka-muka yang kita membesar. Zaf dengan Piharu membesar dengan melihat filem-filem yang sangat banyak daripada veteran kita kan. So, macam mana boleh tiba-tiba accept untuk job Tiga Janda ni? So, boleh mulakan dengan Kak Go? Saya accept. Saya tak accept sebenarnya. Sebab bila dia punya title janda tu, saya rasa macam aku janda, kenapa kau nak pilih aku jadi janda buat kat dalam filem ni kan? So macam masa tu saya memang tak accept pun. Bagi saya tak sukalah dengan nama janda tu. Walaupun hakikatnya kita jans kan. Tapi okey lah. Sebenarnya kita pun dah cakap dah banyak kali dah sebenarnya kan. Sebenarnya saya terima Tiga Janda ni awalnya bukan kerana skrip, dan saya pun tak baca skrip. Saya cuma di offer oleh pihak production. Jadi masa tu adik saya cakap bacalah dulu. Saya kata malas lah. Saya pun memang tolak tepi. Memang saya memang puakakan skrip tu lah. Lepas tu tiba-tiba Hairul telefon saya. Dia kata, Kak Anggu boleh tak saya nak jumpa? Saya cakap kat adik saya, apa hal director ni nak jumpa aku? Aku tak nak berlakon ni, nak jumpa aku buat apa kan? Lepas tu saya pun macam merendahkan diri saya. Okeylah, jomlah kita pergi jumpa. Kita jumpa kat Bangsa masa tu. Hairul pun datang dengan semangat dia. Saya tengok macam kanak-kanak special je time tu kan, dengan laptop dia satu letak kat depan saya. Saya pun masa tu kewat lah. Muka pun muka puaka jugalah. Dan itu kan sebab kau punya topik tadi puaka, jadi kita ambilkan puaka tadi tu. Memang buat muka puaka betul masa tu. Saya tak tahulah Hairul masa perception dia macam mana tengok saya. Dia cakap kau boleh kita cakap kat tempat tertutup, takut bising. Takut bising. Dia kan takut sebab dia saya heran kenapa dia kata cakap bising, rupanya dia ketawa macam puaka. Lepas tu dia kata, okey Kak, macam ni sebenarnya macam ni. Saya nak kenalkan diri saya. Okey, diri saya ni, dia pun buka laptop. Dia pun perkenalkan diri dia menerusi klip yang dia buat sendiri. Dia punya teaser sendiri. Dia kenalkan diri dia. Saya kata, budak ni kewat pula dia kan. Dia tunjukkan kita tu pula action kan. Dia bukan nak kenalkan diri dia macam tu. Dia kenalkan diri melalui apa teaser yang dia buat kat kita tu. Saya pun tengok. Lepas tu saya tengok dia bercakap. Dia kira macam ni tau, macam satu filem short pendek yang kita telinga kita terdiam tapi kita nampak mulut dia je yang bercakap. Saya tengok je macam tu tau. Pernah tak tengok filem macam tu? Kan yang kita orang tu tengok macam ni, dia orang tu bercakap, dia macam mengar, relax je kan. Lepas tu sebenarnya okey, sejujurnya lah, saya melihat Hairul macam anak saya. Saya bayangkan masa dia bercakap tu, itu anak saya sedang bercakap dengan saya. Sebab anak saya dua orang memang sedang menuntut di ITM. Mereka dua-dua tu memang ambil dalam bidang seni. Okey, pengurusan seni. Jadi saya pandang Hairul, kenapa aku tak nak buat? Aku bayangkan ni satu hari anak saya akan berdepan dengan pelakon-pelakon yang veteran macam saya. Mungkin dia akan datang jumpa makcik atau aunty. Saya nak panggil aunty berlakon. Kalau saya tolak, mesti anak saya akan kecewa. Kan? Saya bayangkan anak saya kalau saya tolak mesti dia akan kecewa. Jadi saya dalam hati saya macam okey, balik saya akan baca skrip ni sikit. Tapi saya tak baca lagi. Tapi depan ni saya kata saya terima. Saya terima nikahnya. Gitulah. Bedekkan cerita lah. Jadi balik tu barulah saya baca skrip. Sebenarnya saya menerima kerana inisiatif dan semangat Hairul yang berkobar-kobar untuk menerima kami yang tak ada follower ni. Tak ada follower tapi uat banyak. Tiba. Boleh pilih lah mana satu nak. Nak yang jahat, nak yang baik, nak yang popular. Kita boleh letak mana satu nak. Tiba. Ambil air kosong dulu. Alright. Okay.
Begitu jugalah, sama macam mana yang Kak aku cerita tu, macam tu jugalah. Mula-mula Hairul offer, dia call. Adalah sebelum tu orang lain call, lepas tu Hairul sendiri call. Lepas tu dia kata Semua orang dia jumpa. dia nak jumpa lah, dia nak jumpa. Lepas tu kata boleh. Bila boleh jumpa? Bila nak jumpa? Boleh. Bila nak jumpa? Saya nak jumpa mak boleh? Boleh. Bila tu? Hari ni? Ui, cepatnya. Nampak? Dia cepat. Naruto? Tiba-tiba dia sampai. Macam tu lah. Lepas tu macam mana daripada awal je tu lah dia tunjuk dia punya apa semua. Tapi dia cakap siang-siang lah. Dia kata, mak, kita kena cari tempat yang kita boleh bercakap lah. Kita tak boleh kat kedai ke kat mana ke. Saya cakap kuat, dia kata. Dia mengaku. Lepas tu ajak lah dekat kedai anak saya. Lepas tu kita orang duduk kat depan tu ada restoran, dah duduk situ lah, cakap dengan dia kat situ. Lepas tu dia bagi skrip. Lepas tu dia tunjuk video-video dia. Benda ni macam ya tak ya, betul. Betul ke ni? Benda ni memang pantas lah. Memang pantas nak terus dia cakap terang-terang semuanya. Lepas tu terus dia bagi date nak shoot. Dia siap buat reaction. Watak tu siapa kita dia buat reaction. Begini. Kata ya ke tak ya? Ni cepat sangat ni. Betul ke ni? Ni filem lah, kerja besar ni. Tapi dia punya cepat, pantas. Rupanya apa yang dia cakap tu semua yang sebenarnya jadi semua. Jadi terima je lah. Tapi dah bawa balik tengok skrip haram, tak faham. Memang skrip dia kita tak faham. Sebab skrip dia terlalu execution. Lepas tu call dia, Hairul, apa benda? Tapi baru baca sekali. Patutnya bacalah 2-3 kali kan. Tapi tak, macam mula-mula tu macam tak berapa nak minat nak baca. Bila baca juga tengok bawah, tiba-tiba Pak Ibrahim bawah katil. Apa benda Hairul? Tak macam mana Pak Ibrahim bawah katil pula. Macam tu lah mula. Betul dia cerita, gini mak. Okey, mak nak jumpa saya. Kalau mak tak faham, kita boleh jumpa. Saya jumpa mak nak. Boleh. Macam tu lah. Tapi secara jujurnya, kalau seorang pelakon itu dia berbekalkan skrip ataupun dia berpandukan kepada skrip, dia akan tolak mentah-mentah tanpa berjumpa dengan Hairul. Betul. Dia akan tolak, dia kata sorry, sebab I tak interested dengan skrip you. Sebab skrip tu tak faham. Sebab Hairul ni dia adalah seorang pengarah yang skrip tu macam lompat-lompat. Kita akan faham bila dia datang explain dengan kita. Cara dia lain. Ini kena baca 2-3 kali, faham lah kot. Kita mak tak nak dia kecil hati kan. Mak tak faham lah Hairul. Mak tak faham ya. Saya boleh jumpa mak, saya boleh cerita kat mak. Macam mana. Tak apa. Nanti mak baca lagi, mungkin mak faham lah. Tapi memang kena baca lagi, lama-lama faham lah. Macam ni. Tapi ya, tengok, boleh ke aku buat ni? Ini macam orang muda punya kerja ni. Macam tu lah cerita dia. Lepas tu jadi. Saya pun bila dia orang offer, saya ingat dia orang salah orang. Sebab dia kata Mak Khatijah, kita nak offer ni leading role. Saya dah 61 tahun. Leading? Pasal kita tak pernah berlakon leading, dek. Jadi kita leading sampai anak saya pun Perli saya. Berlakon leading, nampak? Leading. First time kita berlakon leading, selalu kita supporting aja. Tapi saya pelik lah, kau ni silap orang ke mimpi di siang hari ke kau nak ambil perempuan tua ni leading? Apa benda kau nak jual? Ni filem, dek. Dalam hati lah. Tapi masa tu saya belum cakap dengan Hairul. Okey, macam ni lah cakap, bagi skrip. Okey, dia bagi skrip. Bila saya baca, ada banyak benda yang saya suka. Sebab saya ni memang suka cerita komedi. Stephen Chow, Bowfinger, segala benda komedi saya suka. Dan saya nampak skrip tu ke arah itu. Ini dah meyakinkan saya 10% lah kan. Ini ala-ala macam Stephen Chow ni, pantas kan. So saya macam okey. Tapi sekarang ni saya tak yakin sebab saya dah tua. Boleh ke nak buat macam ni kan? Tu dia orang kata tak apa, nanti director call. Dek, jawab saya bagi tahu terus terang. Saya cakap saya ni tone deaf, saya tak boleh menyanyi. Dalam cerita ni apa hal ni, ada rap semua ni. Kau nak suruh aku saya tak boleh menari. Saya kaki bangku. Kau nak buat apa dengan I ni, dek? Macam tu. Tak apa, you buat aja. Kita tahu apa, director tahu apa dia nak buat kan. Ya, betul ke ni kan? Sekarang jadi lain sekarang. Sudah. Tapi oleh kerana Hairul adalah seorang yang saya rasa dia sangat berbakat untuk meyakinkan orang yang walaupun tak nak,
Tapi dengan semangat yang dia ada tu, itu yang membuatkan saya jatuh cinta. Jadi saya cakap kat dia, apa pun saya akan buat cerita ni. Wa ima dunia kiamat pun kau jangan risau, sebab saya tak sign kontrak lagi. Bila-bila boleh lari. Tapi saya kata tak apa, saya akan pegang benda ni dalam hati saya, sebab dia telah menyentuh hati saya dengan semangat dia. Jadi memang orang kata semangat Hairul tu dah meresap ke saya. Tak tahulah telepati apa digunakan kan. Jadi saya buat. Kita tengok hasil dia. Maklumlah dik, yang penting leading. 61 tahun leading you all. Alright. Okay, so Hairul, what made you to do this film? Kenapa tiba-tiba nak buat film Tiga Janda? Tak ada cerita lain ke nak buat? Macam dia benda dia start dengan sorry. Dia start dengan okay, sebelum tu saya beritahu saya punya background dululah. At least dia lagi make sense kenapa saya boleh dapat idea ni tau. Okay, sebab saya sebelum ni art director / writer dekat Leo Burnett. Okay, jadi untuk kita come out dengan iklan-iklan, kita ada formula dia. Kita bermain dengan siapa karakter kita, apa objek opposite gender ni, apa situation opposite gender ni, kita listkan. Bila kita listkan, bila kita susun, kita nampak subjek ni, dah kita dapat big idea blockbuster. Kat situ. Itu kita punya formula lah dalam iklan bila kita buat something tau. Bila saya dah buat macam ni, untuk saya tulis daripada segi karakter, saya ambil kakak-kakak saya. Kakak saya pun janda juga. Jadi senang saya tulis benda-benda tu. Dia start disebabkan itulah bila big idea ni kita present dekat all the stakeholder, diorang dah nampak the big picture. Macam tu. Tapi again, problem dekat Malaysia ni kalau pasal komedi ni, bila big idea gila, bunyi macam bodoh, execution pun buat bodoh. Tak boleh. Kita kena pergi opposite. Kita kena mahalkan dia. Dan pemilihan pelakon pun kita kena pergi opposite. Kita jangan pergi typical comedy actor. Sebab kalau salah combination, benda ni tak jadi filem, dia jadi TV. That's why kita memang careful bila kita buat something. That's why saya banyak pakai saya punya advertising background untuk execute benda ni. Make sense kan? Okay, macam tu lah. Dia tak menjawab soalan. Kenapa nak buat cerita Tiga Janda? Kenapa? Sebab again macam daripada kecil sampai besar, saya tengok kakak saya, of course lah saya membesar dengan kakak-kakak saya kan. Saya nampak diorang berkahwin, lepas berkahwin, diorang letak masa depan diorang dekat suami diorang. Itu bila diorang ditinggalkan suami diorang, diorang start over balik. That's why benda macam insight tu yang buatkan saya macam saya nak celebrate janda in good way. Sebab janda perception orang anggap benda ni negatif tau. Sebab dalam society kita, orang yang paling kuat sekali perempuan, janda. Sebab bayangkan dia orang kena start balik tau. Disebabkan tu saya nampak benda ni macam kakak-kakak saya, dia orang fight balik future dia orang untuk anak dia orang, untuk diri dia orang. Dia nak improve diri dia orang. Bayangkan normal human being ni dia boleh jadi something bigger tau. That's the spirit yang kita nak sampaikanlah kat audience. Macam tu lah. Okay kan? Nazim, selaku penulis skrip, bagaimana kau implement kau punya past experience untuk mendapatkan skrip yang utuh bagi watak-watak janda semua ni? Dia punya proses dia biasalah, kita orang first kali hero datang jumpa cakap dia nak buat movie pasal ni. First kali mula aku macam betul ke ni kan, sebab ada ke orang nak kasi duit buat cerita pasal orang tua kan. Kalau Peach kan mesti hero handsome, hero lawa, hero ni kan biasa kan. Tapi Errol impress me dengan dia punya pitch lah. Dia pitch dengan Obi-Wan sama je pasal cerita dia macam ni, sequence macam ni, karakter dia bagi the whole concept kan. So macam power cerita ni. So from that on kita orang start lah develop lah. Mula sekali lama juga kita orang bincang pasal karakter, 3 karakter janda tu je. Apa dia orang punya motivation, apa punya karakter ni, apa punya backstory, apa ni bagi kuat 3 kan. So
daripada setelah kita orang kenal tiga-tiga karakter ni, barulah kita move on the whole storyline tu lah, macam mana untuk ni, lebih kurang macam tu lah. So dari segi soalan macam apa yang implement dari segi my experience lah, my experience tu itulah dari segi how I write I think engaging character lah, engaging character untuk 3 genre ni, supaya audience boleh faham, boleh relate dan boleh tahu motivation karakter tu lah yang bawa kepada story ni. Right, nice. Right, berbalik kepada pelakon utama kita. Leading. Tiding dik 61 tahun. Asalnya nama hakim tu Anwar Zain tau. Wow. Asalnya. Tapi dia reject. Ya, banyak sebenarnya original idea development the story, tulis tu background dia, tunjang dia daripada Anwar Zain punya karakter. Mandaria Anwar Zain nak ni. So there's a joke yang involve lagu Anwar Zain juga ada kat situ, which is sayang sebab bila Anwar Zain tak ada, the joke of lagu Anwar Zain tu pun tak boleh pakai lah kan. Tapi itulah. Tapi yang bagusnya, kenapa Anwar Zain yang bagusnya Anwar Zain reject, dan saya tak terasa hati pun, sebab dia sendiri mengaku dia bukan aktor dan dia nak master dalam dia punya craft dia sebagai penyanyi. Saya respect tau, tak banyak orang yang ada pendirian macam tu. Sebab kita kena craft something tau, baru kita bangga dan hasilkan benda karya-karya yang bagus. That's why pemilihan pelakon saya ambil pelakon-pelakon yang betul-betul craft, master dalam craft dia orang. Tapi bila dia tengok cerita ni, dia rasa menyesal pula kenapa dia tak ambil. Kan? Saya tak tahulah. Okey, Anwar Zain, lelaki ini you patut terima tau Anwar Zain. You patut bukan dia tak tahu kot siapa pelakon. Kalau mungkin kalau tahu saya, tahu mama apa semua, mungkin dia akan terima. Mungkin kita kena convince dia. Awal-awal tak berapa. Sebab apa tau? Sebab keistimewaan Hairul ni, dia kena berdepan dengan pelakon tu. Dia kena berdepan dengan personality yang dia nak tawar tu. Kalau dia tak berdepan, skrip kurang meyakinkan sebab tak nampak. Dia memvisualkan apa yang ada dalam skrip tu. Jadi bila saya tengok dia bercakap, baru saya nampak visual tu. Sebenarnya baru saya baca, saya kata oh macam ni, oh cerita ni macam ni, cerita ni macam dia datang ni. kemudian. Maklumlah kita orang ni remaja purba. Jadi bila remaja purba, dia membaca skrip tu biasa je. Macam mana skrip ni ya? Macam mana ya dia punya, kita tak berapa kita tak nampak dia punya visual dia. Sebenarnya masa ada proses tu, saya pun biasa buat komedi. Tak biasa buat lakonan watak komedi ni. Macam mana? Ada saya ingat lagi ada satu dekat rumah mana saya pun tak faham apa yang dia nak. Ada satu scene tu. Dia cakap, benda ni tak logik lah, saya cakap kan. Saya cakap ada benda ni on screen ni, sebab dah tulis on screen kan ni. Tak, kata Hairul explain the visual siap dia bangun, dia beritahu macam ni. Lepas tu semua orang gelak sebab akhirnya semua orang faham point of the scene. I think scene Zabin tu lah. Scene Zabin. Yes. So Anwar Zain, lepas ni kalau Hairul offer you jangan tak terima, okay? Sebab contoh macam berbalik pada Anwar Zain balik. Anwar Zain, pastikan lepas ni awak nyanyi lagu lelaki ni, okay? Contoh kenapa macam kita punya leading tak berapa nak faham dengan Nazri pun tak berapa nak sure sangat lah apa yang saya minta. Sebab macam saya macam saya cakap tadi, bila saya tulis something based on execution, saya pergi ke direction conceptual lah. Bila kita pergi conceptual, banyak benda interesting yang kita boleh tulis lah. Bila kita translate into picture, daripada editing, comedy timing lagi efektif. Lagi satu, saya nampak Hairul ni dalam fikiran dia terlalu banyak. Banyak benda yang dia nak keluarkan. Sebab dia dah simpan mungkin terlalu lama. Jadi orang tak nampak. Sebab kreativiti seseorang tu sebenarnya, seorang director tu, benda tu dalam fikiran dia. So dia akan dapat visualkan bila kita dapat lihat. Bila dah ada editing datang, baru oh ini yang dia nak sebenarnya. Sebenarnya benda tu adalah rahsia dalam diri seorang director. Bukan semua orang tahu. So secret rahsia tu akan dapat pada orang yang jujur yang nak berlakon dengan dia. Saya suka sebab dia lari daripada budaya yang kita selalu pegang kan. Kita kalau buat, yalah, especially kalau drama Melayu kan, kita mesti A to Z.
kita takut orang tak faham. Walaupun cerita komedi. Tapi saya suka kepala gila dia. Saya panggil dia gila lah kan. Kepala gila dia. Sebab benda semua ni dia bagi saya, kalau komedi ni dia beyond tau. Dia tak perlu nak petikaikan sangat pun, sebab dia komedi. Sebab kita ada macam-macam genre komedi kan. So dia yang penting kita enjoy. Itu bagi saya. So saya sangat suka konsep tu. Sebab apa? Kalau nak tunggu dekat Malaysia, mungkin kita sebab kita ada kekangan budaya. Budaya kita macam ini tak sesuai. Saya paling terlalu suka ikut ABC. Dia nak ABC. Saya suka scene Pak Ibrahim dengan isteri dia yang ala-ala macam kalau orang tak faham, kenapa ni dia macam tu. Ni buat apa ni kan. Tapi kalau kita fikir jauh, dia orang boleh buat macam tu sebab dua-dua tu adalah komando. Dan kita kena kaji dalam kan. Sebab kalau komando, dia telah menghadapi kehidupan dia yang kita lalui yang berbagai-bagai. So dan dia orang dah retire. So itu salah satu hiburan dia. Walaupun saya rasa dia tak buat apa-apa. Ataupun kalau dia buat apa-apa pun, it's okay. Dia komando. Dia bukan makcik bedah macam, contohlah macam Khatijah Tan yang jual karipap, jaga cucu. Bukan. Dia kepala lain. Jadi itu yang saya suka. Sebab saya rasa Hairul ni adalah orang yang dia nampak satu benda yang orang lain tak nampak. Satu benda hidden. Benda tu yang benda dia nak keluarkan. Itu yang writer pun pening tu. Itu pening. Tapi writer nak buat apa benda tu. Tapi kalau orang semua nampak, dia senang lah. Cumanya sekarang ni macam mana dia nak explain kan untuk nak keluarkan benda tu. Dan saya rasa itu yang dia panggil kami ni. Mungkin dia dah nampak lah apa yang hidden of me dan hidden of Norma Damauri. Yang kalau orang tak tahu, Norma ni siapa yang sebenarnya, kena tengok lah Tiga Janda. Tapi kalau Nuazin jadi hero, tak boleh buka baju lah. Masuk balik Nuazin. Itu benda yang paling menyeronokkan lah bagi saya kan. Dia macam satu benda, macam kalau kita nampak botol, ni botol lah kita nampak. Tapi sebenarnya kalau orang tu dia bijak, dia bukan sekadar botol. Dia boleh nampak factory. Dia boleh nampak daripada galian-galian tu. Ini yang dia ada. Dan ini semangat ni yang saya suka. Kan? Itulah untungnya kau panggil legend. Kau tak payah tanya soalan. Itu legend. Senang kau tak payah tanya soalan, sebab dia akan jawab semua apa yang ada dalam diri kau. Senang buat duit, Kak. Senang buat duit. Lain tu kita potong. Ada lain tu. Tapi soalan yang seterusnya, Zaf ingin tanyakan tentang filem ni. Apakah pengalaman yang paling manis sepanjang syuting filem Tiga Janda ni, dan scene mana yang paling favourite untuk semua orang? Okay, kita mulakan dengan kita start dengan sana dulu lah. Kita start dengan Nazrin. Pengalaman paling manis filem. Ya, sebab belakang tabir je kan, so tak adalah banyak sangat pengalaman. Tapi I think pengalaman manis dia lah, being grateful kerja dengan Hairul lah. Sebab I think it's a rare moment lah kerja dengan one of the, for me, bright director lah. Dia ada future yang sangat besar. Dan dia pilih saya untuk tulis ni memang sangat-sangat menghargai lah. Sebab banyak belajar dari dia juga. Dan wow, tengok dia punya semangat, vision dia, how dia explain semua tu. Dia ni lah. So I think that's the benda yang besar lah for me. Being grateful for that lah. Alright, macam saya, sebab saya first time shoot filem kan, macam, dan saya selalu banyak buat iklan. Jadi macam kawan-kawan director saya yang lain yang selalu buat filem tu, dia orang selalu cakap magic of cinema. Macam apa tu magic of cinema tau. Lepas tu bila saya shoot dengan dua scene Nani, satu scene sebelum flashback, satu scene koyak tiket, saya menangis tengok momen tu depan monitor. Macam, ya Allah, inilah experience magic of cinema tau. Macam power gila. Macam gila.
Macam dahsyat tu. Macam alhamdulillah dapat pelakon-pelakon yang power boleh deliver magic ni tau. Tak semua orang boleh bagi magic tu tau. Bayangkan dekat set pun orang menangis juga. Lepas tu bila kita playback balik, kita pun nangis sama-sama. Kan dahsyat tau momen tu. Mungkin yang hari ketiga tu lah. Sebab waktu first time saya menangis tu, diorang macam clueless sikit. Kenapa budak ni menangis? Lari. Dia lari keluar daripada set. Dia nangis kat bawah. Kita macam, kenapa director kita lari? Macam tu. Tapi yang favourite scene saya lah, memang betul-betul saya punya favourite scene nombor 15. Saya memang ingat scene 15 tu scene tiga orang ni scam satu kampung. Bagi saya, untuk kita tulis skrip tu, kita perlukan 4 scene tau. Tapi saya dengan Nazri, kita conceptualkan dia, kita iklankan dia, kita jadikan satu scene tapi sangat entertaining. That's the practice yang kita patut buat tau. Banyak. Sebab bila kita buat 4 scene, kita dah ambil masa mungkin dalam 7 minit. Tapi bila kita jadikan benda ni dalam satu scene, dia sangat entertaining, information dia cepat sampai, that's it. Dan kita move on to next one. Bagi saya itu antara yang the best execution and information yang kita deliver to audience lah. Bagi saya memang bangga gila untuk shot tu. Sebab saya pun yakin tak yakin tau, for the first time saya shoot yang sangat complicated. Bagi saya scene tu memang complicated. Tapi itulah sebab 15 Scene mana yang 15? yang scene yang jual tudung semua benda tu. Tudung tu. Yang scam tu, yang jual tudung. Yang mama dia cepat kata tau, scene tu cepat. yang mama ada kena jual tudung dekat aku katanya. Priya. Aku ni orang India. Kau nak convert aku ke? Yang tu kan. Dia cepat, tetapi bagi saya itu bukan masalah. Dia yang paling penting message dia sampai. Wa ima kalau satu line pun message tu sampai dah cukup dah. Tapi kalau kita berjam-jam pun, ini apa kejadah ni kan, tak sampai-sampai message ni kan. Combination yang cukup cantik, yang pandai, yang tak pernah orang buat dan sampai. Scene tu tak pernah orang buat. Saya rasa dah berapa lama kita berlakon filem, kita tak pernah jumpa scene yang macam tu. Ya betul. Dia begitu pantas. Dia begitu pantas. Tiga orang punya scene dijadikan compilekan satu dalam berapa minit saja, message tu sampai. Dan message tu sampai. Yang penting bagi saya, apa saja filem pun, yang penting benda tu boleh masuk ke hati. Kalau kita tengok cerita pun bagus tapi tak masuk ke jiwa, tak dapat, tak tahu kan, dia failure lah bagi saya kan. Situ kita nak dapat duit cepat. Mama dia jual tudung dekat India. Dia kan kau orang India, yang mama pula naikkan harga barang. Dan saya pula kenakan service charge. So 3 benda tu kita combine jadi satu. Dan begitu pantas. Bagi saya yang paling penting adalah sekali effort 3 orang janda ni untuk nak beli tiket tu. Sampai sanggup melakukan di luar bidang kuasa kan, macam tu. Itu tapi bagi effort kita, dia. walaupun benda tu salah bagi kita, tak salah. Tak salah kan? Tudung tu siapa pun boleh pakai, tak kira kau India ke, kau Cina ke, kau jadi kau beli kain. Bukannya apa gitu. Tapi contoh selepas scene tu kita ada scene yang dia orang soal siasat amat tau. Macam sebab bagi saya waktu kita buat benda tu, sebab dia back to back execution tau. So filem kalau dia back to back execution, dia terlebih kepada kita nak show off skill tau. Kita bukan nak tell the story. That's why bila kita salah execute je, sebab dia back to back kan, kalau kita salah execute malu tau. That's why untuk scene dia soal siasat amat tu, kita reshoot balik transition tu. Sebab kalau salah tu malu, sebab saya tak yakin. That's why bila kita dah shoot amat tu, kita reshoot balik untuk dapatkan smooth transition tau. Dapatkan Ahmad tu punya rasa kan. Macam dia kena torture, lepas tu back to reality. Tiba-tiba dia macam relax pula kan. Dia tak boleh lah kena relate dengan benda yang kita orang dah torture dia kan. Susah sebenarnya. Sekali tengok tak puas sebenarnya. Kena tengok 2 kali baru faham. Saya sebenarnya kalau sebab ini adalah satu filem ni nampak simple, tapi it's not simple to me. Like dia very difficult. Nampak simple buatnya berat. Sebab dia buat dia memang susah. Bagi saya dia sebuah lukisan. Ni bercakap lukisan lah pula adik. Dia lagi simple
simple lukisan tu lagi lagi berpengalaman orang yang nak buat tu. Contohnya satu apa benda lah telinga ke apa. Bukan senang nak buat benda tu. Cerita orang ni orang suka. tapi orang appreciate. Wow. Picasso lah contohnya apa kan. Sama macam cerita ni, dia nampak simple, okey, tetapi kalau salah buat, dia jadi bodoh. Kenangan manis, kenangan manis. Mama Manis punya je. kenangan manis. Alah, Soalannya tak tadi. berfungsi. Sebab Kata genius. Kata genius. Tak genius. Kenangan manis, Mama. Leading Leading. Kata leading kan? Okay, you Kata leading. leading. Dia sebenarnya bagi saya kalau manis tu semua manis. Sebab ini sangat kelainan apa filem-filem yang saya dah buat sebelum ni. Tapi yang paling manis tu adalah yang paling susah saya nak buat lah. Rap tu. Sebab itu bukan genre saya. Saya genre orang tua macam saya ni, dik. Keroncong lah, dik. Zapin. And then kuku lagi. Lepas tu, okey, benda ni dia bukan boleh buat saja kan. Saya cakap dengan Hairul, saya tak boleh menari. Bila saya menari, lagu tak keluar. Bila lagu nak fokus menari, dah tak synchronize kan. Penyudah Hairul cakap apa? Mak lupakan. Sekarang ni mak pegang pada dialog tu aja, lagu tu punya lirik. Lupakan menari apa tu. I nak you punya attitude. Attitude. Dia jadi alhamdulillah, dik. Dan saya sangat banggalah kan. Bukan nak cakap besar lah, tapi saya rasa saya takkan boleh buat lagi lah tanpa semangat Tak pernah di buat saya. pun. Inilah first time umur 61 tahun ya, dapat itu rasa paling manis lah. Dan ada lagi satu tau. Puas rasanya. Paling manis adalah kami 3 orang ni, dia sangat blend. Kami punya acting, kami adalah orang yang I tak makan you tak makan I. Betul. Kami sangat sing tau. Sebab mungkin kami punya jiwa lah. Kami punya jiwa yang sangat jujur, sayang each other. So bila orang ni silap, tadi patut you kita sama. Ingatkan kalau kita itu paling manis lah bagi saya. Sebab kadang-kadang kita tak ada nak berlawan acting. Yes, itu very important. Sebab dalam sesuatu itu, casting tu important tau. Sebab kita tak ada benda-benda yang ini kita memang sangat I love you lah, kan gitu. Sebab itu yang salah satu buat dia menjadi lah. Okay. Mana punya kenangan mana apa? Manis simpan dalam kenangan manis. Keluar daripada lemari. Keluar daripada lemari. Nak baby. Semua suka baby. Itulah kenangan manis Mama. Membabykan orang. Membabykan orang. Memang puas hati lah. Ya. Kita buat benda tu memang penat sangat. Tapi bila dah tengok hasilnya berbaloi penat kita tu. Kadang Mak Nawar balik pun masih sakit kaki lagi. Sebab berlari kan, dikejar air Madalini tu sampai kaki. Dia tak terpelecuk tapi macam peluk-pelukkan. Sakit. Kan. Lepas tu dia orang lepas tu sampai kena urut dekat set tu. Itu kenangan-kenangan lah tu. Manis. Pahit manis. Berdiri lama berlari. Sampai subuh ke subuh. Kenapa? Lepas tu dia kata, kenapa mak tak lari? Tak boleh lari dah. Dia tiba-tiba dia stuck dekat ni kaki belah kiri dekat buku lari. Dia sakit sendiri. Dia tiba-tiba tak boleh lari dah. Sampai kena urut semua. Tu dia orang tunggu sekejap. Adalah macam teringin pula. Norman Hakim pun dah jalan terkangkang. Betul. Agak je dia dah tahu. Badan je sasa. Lepas tu nak menghafal, nak buat miming tu bukannya senang. Seksa pagi-pagi buta ni depan sebelum pergi set. Nak macam dulu. Macam tanda. Nak sebut tanda tu. Tapi waktu yang diorang punya solo rap tu, diorang ada ke laut tau. Tapi bila diorang berdepan ni, lancar, terkejut. Biar betul dia orang ni. Padahal dengan bertempur tu yang paling susah rap tu tau. Rap tu budak-budak kan. Kita tak pernah. Kita keroncong. Bukannya senang, bukan senang, susah. Itulah kenangan pahit senang. Manis tapi best. Lepas tu hilang penat lelah tu, lupa dah. Dia nampak simple tapi sebenarnya dia sangat susah lah. Sangat susah. Bagi saya
selain daripada filem Bond, ni paling susah lah saya rasa. Filem Bond tu sebab kena belasah, kena terajang. Tapi zaman Jepun, tapi ini lagi susah lah. Ini lagi susah. Lama dah berlakon. Lagi susah. Kita hari-hari sampai pagi tak tidur. Tak tidur langsung kat padang tu. Tapi nampak tak yang kita buat rap yang menyanyi kan? 5 subuh je tu. Ya, Itu subuh-subuh hari tu. Monyet dekat Zoo Taiping pun dah bangun dah. Tak sebab kita shoot depan zoo. Kita dekat pukul 6 Kita orang pagi sampai tu. dekat Zoo Taiping Kita pukul 7 malam. Kita keluar kat Zoo Taiping pukul 8 pagi. Maknanya monyet dah tidur, monyet bangun balik tengok monyet kat luar masih lagi beraksi. Ya, monyet pun terkejut. Aku pun tak Kita ni kejut. monyet yang ada kat luar zoo. Tapi kita tak tidur. Dia orang monyet kat dalam tu fikir, dia orang ni monyet datang daripada mana tak tidur-tidur lagi. Betul. Siap buat muzik video. Ya. lagi. Tapi kita orang enjoy sangat-sangat. Walaupun tak tahulah kenapa. Mungkin semangat tu lah. Semangat. Mungkin semangat Hairul tu dia dah bagi dekat kita orang lah. Saya rasa. Tapi semua orang lah. Semua Rasa kita semangat tim macam tak tu. ada yang muka masam. Tak ada. yang bersungut. Memang, Tak ada yang nampak mengantuk. Gitu, saya tak rasa ada. semangat director Sampai lah. ke pukul 6 pagi tak ada yang lemah online. Tak ada. Kita happy je tahu-tahu dah rap. Ganggu lah. Saya saya kena berdiri. Tapi Mat kena Kenangan manis saya kena berdiri. Faham tak? Tahu tak apa kenangan manis saya? Semua kata peranjat. Ada setiap kali video klip buat, saya akan berada di tepi, akan menjerit daripada jauh. Contoh lagu dia kan, Mida datang bagai tanda. Saya kat tepi tu saya jerit, Mida datang bagai tanda. Jadi mama tak ingat lirik sangat. Tak ingat lirik. Jadi kita tak ada cue card. Saya menjerit dekat tepi. Ya. Kan datang pakai tanda. Kau gilakan kuasa. Kau gilakan kuasa. Macam tu lah. Saya dah macam monyet dah kat tepi tu kan. Sebab itu kita kata teamwork kita sangat bagus. Saya pegang lirik macam ni, saya jerit. Mama dengar kat sana. Bila muzik jalan je, Mida datang bagai tanda. Mama, Mida datang bagai tanda. Kau gilakan kuasa. Kau gilakan kuasa. Macam tu lah. So, sebenarnya itu bukan kerja saya. Kita bantu membantu. Sangat tak berkira. Sayang menyayangi. Itu bukan kerja saya. Kita nak sama-sama benda ni kita nak cepat, kita nak senang, kita seronok. dan kita nak mama, saya nak mama berdua macam mak saya. Saya nak diorang vogue, saya nak diorang nampak vast, saya nampak diorang dapat kuasa yang ada dekat dalam movie tu. Saya nak dia challenge hati-hati yang banyak follower kat luar sana. Gitu. Kan. Saya tak pergi tak apa. Saya nak mama saya pergi. Sebab saya punya jangka masa panjang macam Hotlink. Oli batas. Apa batasan? Bikin sampai jadi. Bikin sampai jadi. Itu. Tapi betul, itu momen-momen yang sangat indah. Itu memang best lah yang tu. Norman Hakim pun macam tu juga. Ya. Norman Hakim pun macam tu juga. Aku terkangkang dekat atas pentas macam ni kan. Pegang mic. Saya pegang mikrofon kan. Okay, dia nyanyi, dia show kat atas kan. Okay. Tenggelamku dalam dirimu. Tenggelamku dalam Ya, betul. Oh kasih. Oh kasih. Doaku mengiringi. Macam tu cerita dia. Okay, I tahu mic you bagus kan, mahal. Jadi I gunakan supaya nampak you punya barang mahal. Momen-momen yang kita tak boleh lupa lah. Saya rasa tak ada pelakon nak buat macam tu. Tak ada. Lepas ni kan tak ada. Mungkin zaman P. Ramlee adalah kot. Dia punya hubungan tu. Sebab kita sayang. Ya. Kita nak kawan sebab, kita nampak. Ya. Saya nak Norman Hakim memang nampak seorang penyanyi kat atas tu. Sebab nak main kan kadang-kadang terlupa. Bila nak feel betul terlupa lirik. Maklumlah kita semua dah ada maju purba. Jadi makan minum air semut banyak. Lirik banyak lupa. Jadi kita tolong sama-sama. Okey, yang paling best sekali lagi, satu lagi, saya diberi peluang untuk menyanyi. So saya dapat rap kan. Hairul bagi saya peluang. Lepas tu Wawan, adik Hairul, bagi saya lagu. Saya pun part yang paling saya susah sekali adalah satu part tu. Sebab hari-hari kena praktis lidah kena kan. Shotnya rasa sampai ke kaki. Shotnya sampai rasa ke kaki. Dalam studio, shotnya sampai rasa ke kaki. Macam tu kan. Dia punya lirik
lirik ni tu 6 kotak dah jual, semua dah mula kecoh, rokok dan dadah kawan di tangan kami, hisap dihisap lagi, shotnya rasa pakai kaki. Berapa kali dalam studio macam nak pengsan aku tengah lihat lidah. Matilah nak. Itulah dia kenangan saya. Kenangan manis. Okay. Kita selalu dengar netizen semua selalu dengar yang pelakon-pelakon veteran mempunyai satu masalah di mana bayaran tidak setimpal dengan pengalaman yang diorang ada. So sebelum ni ada kes pelakon hanya dapat bayaran ratusan saja untuk satu scene. Sebab dia pelakon yang sampingan, pelakon ayah-ayah, mak-mak. So apakah pendapat ibu-ibu semua yang kenapa benda ni boleh jadi, dan ada tak pengalaman yang paling teruk yang Kak Engku, Mak Norma, Mak Khatijah pernah hadapi yang tak ada orang tahu pun yang sebenarnya benda ni berlaku? Ni mungkin boleh. Boleh. Okey. Sebenarnya saya okey, sebelum tu saya nak bagi tahu, saya banyak kecewa dalam industri. Sebab tu saya rasa sampai bila kita nak berkembang kan. Kita berkembang mungkin nampak banyak filem keluar atau banyak drama keluar. Tapi maksud saya perkembangan kebajikan kita orang. Kebajikan kita orang masih sama. Okey, masih macam bayaran tu macam ni. Berdasarkan kepada kau dah veteran, bayar kau banyak ni je. Kau tak ada. Tambah paling mengecewakan sekarang ni, bayaran mengikut viral. Okey, IG dia juta-juta kan. Dia boleh minta berapa saja sebab dia adalah crowd puller. Tapi which is bagi saya not fair. Sebab apa? Lakonan tak seberapa. Okey. Kenapa kita tak boleh jadi macam dekat luar? Dekat luar lagi orang tu tua, lagi bagus acting dia, lagi 5 star dia punya bayaran. Saya rasa salah satu sebab dia adalah apabila tidak ada siapa nak memperjuangkan kami, kerana masing-masing bawa diri masing-masing. Saya tak tahu, saya tak nak sentuh lah, tapi siapa yang tahulah. Dia macam tak ada peranan pun. Badan ni, tapi daripada zaman Tok Kaduk dulu pun itulah juga masalahnya. Saya cuma tak nak keluarkan aje lah. Banyak dapat offer yang saya rasa gelak pada dek. Kau nak bayar aku macam ni, bukan kita ni bukan kita nak letak harga, tetapi geram jugalah nak dah rasa macam orang memandang rendah lah. Dah macam nak itu satu, nak dealing dia macam jual ikan kat pasar pada. Itu yang kesiannya kami ni. Sebab itu saya rasa saya nak malah lah nak berlakon, duduk kat kampung jaga cucu lagi bagus kan. Tapi oleh kerana jiwa kita jiwa seni, berlakon juga. Tapi kadang-kadang saya malah nak keluarkan dekat mana-mana. Kenapa? Itu ada setengah artis saya suka, dia orang berani menyuarakan benda ni. Tapi saya dah tahu dah ending dia macam tu je dek. Ending dia tak ada apa-apa pun, back to normal. Itu masalah kita di negara kita ni. Apa pun you suarakan, back to normal, benda biasa juga. Tapi saya rasa sebagai diri kita sendiri, kita boleh fight untuk diri kita lah. Bagi saya, kalau dah mengarut sangat, saya kata macam ni lah dik, saya sibuk, itu je lah. Cuma tapi kita malah nak panjang-panjang, tapi masalah dia still sama. Pengalaman kerja adalah pula yang bayaran kita kadang-kadang macam ni tau. Kita berlakon dengan contoh jadi anak kita lah. Okey, dia ni orang yang meletup-letup lah kan. Kita pun sama sih dengan dia. Tapi bayaran kita ni mungkin 3 kali ganda pun tak 3 kali ganda dia pun kita tak dapat lagi. Jadi penat dia sama. And then acting kita banyak kena bantu dia lagi. Jadi penyudahnya kita dapat apa? Itu sebab saya malas. Saya malas nak terbabit dengan benda-benda macam tu. Sebelum saya kadang-kadang bila orang offer saya tanya siapa producer, jenis macam mana. Kalau saya tahu yang jadi macam ni, saya tak ambil lah. Saya malas nak gaduh dengan orang. Sebab bagi saya, baiklah saya bawa diri saya lah. Saya kalau nak kata, saya rasa banyak orang merajuk pun sebab benda-benda yang macam ni jugalah. Sebenarnya kita dah boleh je berkembang. Kita ada
semua. Kita ada bakat, kita ada teknikal yang bagus. Cuma yang tidak berkembang sekarang adalah minda kita. Minda kita masih ingat benda-benda yang zaman dulu. Oh, kalau nak jadi leading mesti heroin yang cantik, meletup, atau hero yang gini. Oh, itu boleh jual. Salah sebenarnya. Kita patut tukar. Kita patut tukar sebab apa? Kalau kita tak tukar, sampai kita sogokkan benda macam tu, orang akan tengok benda macam tu dan dia hadam je lah. Tapi saya suka Hairul sebab ini salah satu saya support dia sebab kami nak tukar lah. Kami cuba nak tukar. Why not? Orang tua tak boleh jadi leading ke? Saya berdoa kepada Allah supaya cerita ni meletup, supaya orang tengok, wow, dan diorang ni tak hebat, dan cerita ni, doalah dengan bantuan rakan-rakan media, dengan Zaf sendiri kan, doakan untuk kami supaya benda ni satu jadi landasan yang orang buka mata. Yalah. Itu saja yang paling penting bagi diri saya. Bukan untuk saya, tapi untuk rakan-rakan saya yang lain-lain tu. Kalau kita cerita pun daripada dulu sampai sekarang tetap perkara yang sama juga. Tapi sebenarnya kena ada satu orang yang berani berhadapan pergi ke pihak stesen, badan yang sebenarnya kita buat siasatan. Betul ke? Lanjutan. Siasatan betul ke? Ada veteran bayar begini, betul ke? Sebab kita tak tahu. Betul ke perkara tu berlaku? Okey, contoh, tak payah tanya soalan, akak jawab sendirilah ya. Saya pun pernah di offer berlakon drama, drama bersiri. Drama bersiri tu memang top. Lepas tu dia kata, okey, nak panggil saya. Sekarang ni diorang bukan bayar kita menerusi episod, tetapi mereka bayar menerusi scene by scene. Kalau kata cerita tu episod, kat Engku ada 52 scene je, so boleh tak kita package? Kalau di package kita, satu scene tu kita jatuh RM100. Akak bayar bangla akak dek. Yang mesin rumput dekat kebun akak tu pun daripada pukul 10 pagi 4 petang pun RM200 tau. Akak kau nak suruh akak syuting daripada pagi, dah lah kat Kuala Selangor, duit tol sendiri, minyak sendiri. Nak akak marah ni yang puaka lah kan. Lepas tu syuting sampai ke tengah malam, kau nak bayar akak jatuh satu scene RM100. Kau rasa kau nak? Lambat lagi. Dia belanja McDonald. Masuk belanja McDonald. Bapak akak pergi mesin rumput, akak cakap kat bangla akak, kau tak payah mesin lah. Bak akak mesin tu rumput sendiri. RM200 saya angkat itu pagi sampai pukul 4 petang. Aku yang buat. Betul tak? Kita rasa diri kita tak dihargai. Lagi satu, kita rasa kualiti kita dalam lakonan, seni kita ni tak dipandang langsung, tak appreciate. Aku tahulah kau nak follower ramai, faham. Kita tahu zaman sekarang perlukan marketing. Kita tahu, kita sedar ruang, kita sedar diri. Kita faham. Tetapi memadailah. Janganlah sampai kita orang lama kau hargai macam tu sekali. Boleh tak fikirkan, okey, boleh sekarang kau panggil artis pelakon baru yang follower dia ramai untuk market. Okey, kita faham. Tapi orang lama janganlah kau sampai hina macam tu sekali. Kan? Lepas tu pula ramai pula pelakon zaman sekarang yang muda-muda nak jadi tua. Jadi yang si tua ni tak payah berlakon. Ya, betul. Kau nak kenapa? Betul. Macam ya, ni. Ya, itu kan? saya sokong. Dan tak payahlah. Kan? Ya. Kita kadang-kadang jadi macam, bagi saya, kita tak payahlah tiru orang luar buat. Lantak dia lah. Sabar. Sabar jap. Aku tahu kau nak berlakon jadi tua kan. Kau tunggu sampai kau kerepot boleh tak? Itu saya sangat setuju tau Raja. Kesian dekat mama, kat Kati Jatannya. Aku yang belum berusia, belum beruban ni pun tak ada suruh sibuk nak suruh beruban jadi tua. Sabarlah dia nak. Pasal apa? Lakonan ni bagi saya, dia bukan sekadar menghafal dialog. Lakonan ni adalah daripada pengalaman kehidupan kita. Apa pengisian hidup kita terlahir. Pengalaman tu. Pengalaman kita. Orang yang kata contoh macam ni lah dek kan. Orang yang umur 20-an dengan umur 60-an, kalau nak buat watak, kata orang 20-an ni buat watak 60-an, dia tidak ada pengalaman 40 tahun tu dia hilang. So dia boleh buat ke benda tu? Bagilah orang yang 60-an, 70-an, dah tentu-tentu dia walaupun dia buat kajian, dia macam ni, dia tak pernah melalui, okey, tetapi dia cuba ingin melalui. Walaupun dia belajar untuk melalui situasi itu, dia tidak akan dapat 100%. Dia cuma dapat daripada segi teknikal sahaja. Tetapi dalaman tak ada. Luaran saja dia dapat, tetapi dalaman tu tak ada. So dalaman tu penting. Kaji lagi, kaji.
dalam. Kurik lagi. Takkan dapat. Dia tak boleh sebab apa? Lakonan adalah layar kehidupan dunia ni yang kita visualkan. So, kita bukan nak menghalang seseorang itu untuk berkarya. Lah kan. Tak menghalang rezeki masing-masing. Contohlah macam aku ada production sendiri, aku nak berlakon jadi tu, aku punya suka lah. Macam tu kan. Bukannya aku lah duit aku. Itu kau punya pasal lah nak, kan. Suka hati kau lah nak. Tetapi kalau ada satu production yang lain yang cuba nak buat, carilah, buatlah satu. Kalau kita nak seni, kita jadi anak seni yang betul. Ya. Jangan kita nak jadi anak seni sekadar kita nak glamour saja, tetapi kita tak tahu bagaimana kehalusan seni tu. Ya. Anak seni ni dia jujur dia ikhlas, dia tak pernah berbohong. Dia selalu keluarkan apa yang ada dalam diri dia. Itulah diri aku sebenarnya. Kalau kau nak tahu, kita tak pernah nak tipu. Tapi kalau kita menipu, itu bukan anak seni nama dia. Ya. Kita tak boleh, kita tak reti nak berpura-pura. Saya tak tahulah hari ni macam mana, saya tak tahu. Ya. Apa kata Norma dah mahur. Kesian mama. Ya. Dah, apa-apa tu semua dah Dah cakap. sama dah apa yang dia Mama pun cakap. boleh rasa Sama lah begitu. apa yang dia Tapi sebenarnya kita nak salah production pun tak boleh juga. Production pun ada dia punya reason dia tersendiri. Siapa yang bersalah? Siapa yang boleh buat benda ni bikin sampai tak boleh jadi ni? Siapa? Kita tak tahu nak reference dengan siapa. Nak reference betul ke artis bayar sekian harga? Tak tahu siapa. Sampai hari ni kita tak ada jawapan. Tak ada. Sebab badan yang sepatutnya ke depan, badan dah tak ada, kepala pun dah tak ada. Ada kaki. Apa yang tinggal? Apa yang tinggal pun kita tak tahu. Sekarang kita tak tahu. Nak cakap badan macam Norma Hakim, tak ada pula. Kan? Jadi tak tahu badan mana yang kita harus pergi. Jadi badan pencegah maksiat. Ni semua maksiat. Ya. Jadi nak cakap pun tak boleh. Kau nak puaka sangat pun tak boleh. Sebab apa, kita tak tahu siapa yang harus kita reference dengan siapa. Tiada jawapan. Namanya satu titik je. Tak ada jawapan. Question mark pun tak boleh. Titik nota pun tak boleh. Tak tahu pada siapa. Dia yang penting siapa offer kau, kau pergi je lah habis cerita. Kan? Hairul ada apa-apa respon? Hairul? Kita tutup diskusi ni. Oh, yang topik tadi tu Topik artis. macam saya rasa lah apa yang saya boleh cakap. Sebab bukan Nazri pun saya tak tahulah, mungkin on Nazri punya part pun dia lebih kurang juga. Contohnya kita tak ada demand skrip yang untuk require watak-watak wanita yang berumur. Kita tak banyak benda tu. Macam bagi contoh macam kita kat Malaysia ni, kalau kita ada duit je, kita buat cerita komedi, hantu, action. Itu je. Itu dalam 3 genre ni pelakonnya siapa? Orang-orang muda. Leading dia mesti orang muda. Watak dia jual. Dia memang almost rare leading diberi kepada veteran. Leading bukannya watak mak, watak bapak ke, bukan. Leading the hero of the story. Sebab dia sekarang fikir nak jual je. Kalau kita pitch as a veteran, as a kan kalau kat luar pun ada banyak movie macam tu kan, di mana the hero is a veteran actor. Yang dia yang drive the story. Kalau kat Malaysia agak susah kita nak buat tu. Sebab dia kata siapa nak tengok dek? Siapa nak tengok? Siapa nak beli? Siapa nak beli tiket? Tapi yang bagusnya pasal alhamdulillah pasal 3 janda ni, waktu saya mula pitch dekat Mesetung, JSC punya head of yang buat benda ni lah kan, dia nampak big picture tu. Macam kita cakap hari tu, 3 makcik tak ada duit nak pergi konsert, dan diorang jual vape. Tu as a big idea. Dia sebab dengan maksudnya orang yang saya pitch ni, dia nampak big picture-nya apa yang akan jadi. Dan dia percaya, dia terus beli. Dia nampak benda ni boleh jadi franchise, insya-Allah. Tapi macam producer lain, orang-orang yang berduit dengan lain, bagi diorang benda ni merepek, bagi diorang benda ni tak boleh nak laku. Tapi alhamdulillah yang percayakan tu Mr. Tung. Alhamdulillah lah. Dan kita perlukan orang-orang yang macam ni. Hopefully kalau filem 3 janda ni berjaya, stesen TV, studio-studio yang lain akan bagi opportunity ni kat semua orang. Sebab opportunity ni yang kita buat ni bukannya kita buat untuk kita je. Kalau benda ni menjadi peluang ni akan terbuka kat semua orang. Pelakon-pelakon veteran yang lain.
Dan terima kasih jugalah Kak Zaf. 2 kali Zaf bantu kita. Bukannya kita suruh Zaf, bukan kita bayar Zaf pun, tapi Zaf punya platform yang banyak membantu kita orang untuk semua orang buka mata dekat filem Tiga Janda ni. Zaf nampak lah. Terima kasih lah. Ya, satu lagi saya tak nak tambah pasal kalau dari dynamic story kan, orang kalau kat luar biasa cakap kan, cerita Melayu dah sama je, balik-balik cerita. Tak main lah tau cerita Melayu. Tengok cerita orang putih. Tiba. So dynamic memang in a way betul lah, balik-balik sama je kan. But dia dynamic je. Kenapa? One real factor ya sebab ni, kalau kita bagi hero kita veteran, orang-orang ni lah kan, orang yang berusia, automatically the story akan dynamic story jadi lain kan, dia lain, dia akan pergi ke sini, dia tak akan pergi biasa yang biasa kita tengok ke sini. Dan itulah kelebihannya kalau kita ada story yang macam tu kan. Sebab nak cari kepercayaan tu yang banyak. Kepercayaan orang yang ada duit nak bagi tu lah ya. Dan lagi satu kita kat Malaysia, filem kita tak cukup warna. Balik-balik pattern yang sama je. Tak pernah ada warna yang lain. That's why hopefully kita try break the rule lah. Dan orang terakhir yang bagi warna kat kita Ahmad Khalid, itu je. Lain-lain kalau action macam tu lah action dia sampai ke sudah. Dia tak ada warna. Kalau buat contoh macam cerita Roh kan, dia buat horror tapi horror warna yang lain. Kalau kita buat komedi warna yang lain, kita tak pergi stereotype komedi. Orang tua ada rap. Macam tu tau. That's why kita kat Malaysia kita tak cukup color genre tu. Tapi bila kita break the color genre tu, benda tu senang tau stand up. Kan? Betul tak Nazri? Sebab bagi kat aku pula lah kan, sebenarnya bukannya orang lama-lama tak boleh jual, boleh. Tapi macam Hairul cakap, kalau you bagi satu warna yang lain, dia akan boleh jual. Automatically kalau you yakin bila you bagi warna yang lain, you masuk bukan saja sekadar skrip, pelakon, tetapi teknikal juga, gabungan teknikal tadi dengan warna yang lain tadi, saya rasa boleh jual. Contoh macam Tiga Janda ni, mula-mula mungkin you all tengok title Tiga Janda, apa ni 3 orang pelakon ni, semua orang akan macam alah tak apa-apa cerita dia. Tengok dulu, baru boleh nilaikan sama ada benda tu okey, ada warna lain ataupun tidak, ataupun 12 kali lunar, atau satu kali ataupun satu warna saja. So kita kena tengok dulu, yakin bahawa sebenarnya dalam industri kita ni banyak filem-filem yang bagus. Cuma keyakinan kita sendiri tak set dalam minda kita ni. Asyiklah cerita yang sama, asyik bagi cerita yang sama. Percayalah bahawa sebenarnya ada satu yang istimewa yang ada kita sendiri yang tak buka minda kita. Industri kita sebenarnya bagus, cuma tak buka minda je. Buka sikit Zaf. Betul. Sebab itu bagi saya sangat berdoa lah. Saya betul-betul bagi pecah border ni tau. Pecah border ni bukan masalah kami dah orang tua berlakon, tapi saya nak supaya orang tua ni dihargai tau. Jangan bila nak offer orang tua je, bukan dari segi duit saja tau. Saya pernah tengok, kita tak mau cakap siapa lah kan, sekarang jadi lain, orang tua dilayan sangat teruk di set. Dan orang-orang yang artis tu bukan artis calang orang tau. Ini artis yang di zaman Piramli, tapi korang layan dia macam tu. Nak menangis kita kadang tengok kan. Tapi kita tak boleh buat apa-apa. Sebab kononnya sebab dia orang dah tak ada value. Come on lah, kita membesar dengan dia orang. So jadi mana penghargaan kita kan? Saya sangat suka orang yang menghargai orang-orang yang macam tu kan, dari segi keuangan, dari segi kebajikan dia dijaga, dari segi orang kata dapat rasa dihargai. Betapa seronoknya dia. Ni macam tu lah. Itu yang seni kita jadi macam bak kata Hairul lah, warna tak ada. Warna itu je dalam kepala kita. Hormatlah orang tua kan, nak pupuk walau-lama cuba kita ubah sikit nak diri kan, mereka dihargai dan dihormati. Itu and then hormat daripada segi sudut. Kita boleh buat sebenarnya, tapi
siapa nak buat tu? Itu masalah dia. Bak kata Kak Engku dia tadi. tak nak keluar duit. Tak percaya. Kita boleh buat. Kita boleh. Sebab orang lama ni berbakat dan bukan je. InsyaAllah lepas ni, lepas dia orang tengok 3 janda ni, semua boleh. Dia ingat lah. Dia takut. Itu kita lah tu. Habis dah takut. Cerita tak laku. Alright, so Okay. disebabkan masa menceburui Ya. dah terpaksa tamatkan sesi Mulut Poker Legends ni. Kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua, Nazrin, Hairul, Mak Khadijah, Mak Norma dan juga Kak Engku sebab Sama-sama join Mulut Poker Legends hari ni. InsyaAllah nantikan filem Tiga Janda Melawan Dunia pada 19 Mei 2022. So thank you so much. Ada apa-apa kata terakhir sebelum kita tamat kan? Daripada Mak Khadijah? Saya lebih kurang macam merayu lah. Okey lah kalau nak kata merayu. Saya berharap sangat supaya agar rakyat Malaysia, seluruh rakyat Malaysia tak kira bangsa pun, pergi menonton filem Tiga Janda Melawan Dunia 19 Mei ini, kerana anda akan menyaksikan sesuatu yang sangat luar biasa. Tengok dulu kemudian baru fikir. Sebab apa? Jangan fikir dulu okey ke tak okey. Tak payah. Tengok dulu kemudian baru anda tahu hasil dia macam mana. Ya, harap sangat semua pergilah menonton. Bawalah anak-anak, adik-adik, saudara mara, kawan-kawan, ajaklah pergi menonton Tiga Janda Melawan Dunia. Korang takkan kecewa. InsyaAllah. Tengok dulu. Memang ceritanya best. Memang banyak kelainan, memang banyak surprise dalam tu. Korang takkan sangka itu yang korang dapat tengok nanti. Bestnya. Kena pergi tengok. Ya. Baby. Okey. Okey, kepada anda semua, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Zaf, terima kasih kepada YouTuber-YouTuber, terima kasih kepada Media Cetak, Media Elektronik, dan juga semua penonton-penonton. Pastikan anda semua menyaksikan Tiga Janda Melawan Dunia. Pastikan ada sesuatu yang cukup istimewa, yang cukup luar biasa. Jangan lupa subscribe, like and share dekat kawan-kawan semua. Okey? Last, Nazrin dan juga Hairul. Saya harap dah semua tempat tengok dan ajak kawan-kawan tengok supaya filem ni boom. Sebab bila filem ni boom, nama Hairul naik. Sebab saya percaya pada dia. Amin. Sebab dia sangat berbakat dan orang bagi percayaan untuk buat another movie. So hopefully boom lah. Semua tengok. Okay, saya harap semua tengoklah, enjoy roller coaster emotion yang kita bagilah. Saya rasa sayang kita tak appreciate kerja. Bagi saya memang bangga dengan produk ni, dan saya nak semua orang appreciate craft pelakon-pelakon lama kita. Ya? Alright. Okay. Selamat Raya. Thank you. Okay. Terima kasih. Come on. Makan sini ya?